Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam kelas kita pada minggu ini dalam bidang sirah untuk kali pertamanya pada tahun ini, insya-Allah. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita pada unit 1 yang bertajuk Wahyu Teragung. Saya harap semua pelajar dalam keadaan yang bersedia dan bersemangat untuk menuntut ilmu pada hari ini, insya-Allah. Baiklah, sebelum itu marilah sama-sama kita memulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana suduruna wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin. Marilah kita sama-sama membaca kalimah syahadah bersama-sama dengan ustaz. Ayolah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Baiklah, jom kita sama-sama jelajah ke Mekah. Masya Allah. Baiklah, untuk pengetahuan semua pelajar yang saya kasih sekalian, di Mekah, ya, kita akan melakukan ibadat haji umrah. Namun begitu, di Mekah juga terdapat satu peristiwa, satu sejarah yang teragung bagi kita sebagai umat Islam. Apakah itu? Jom sama-sama kita selusuri. Ya, tahukah kamu bahawa wahyu pertama diturunkan di Mekah? Ini bermakna peristiwa yang teragung dan peristiwa yang bersejarah di Mekah adalah peristiwa di mana wahyu pertama diturunkan. Di mana? Di Mekah. Ya. Baiklah, kita teruskan. Antara tempat-tempat yang berkaitan dengan peristiwa wahyu pertama adalah Jabal Nur ataupun Bukit Nur. Jabal Nur ni terletak di Mekah lah. Ya, kita bacalah poin pertama tu. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Ya, tidak jauh. 3.2 km tidak jauh daripada kota Mekah. Keadaan bukit Jabal Nur ni berbatu, berpasir dan kering. Bayangkan, bukan bukit yang macam kat Malaysia ni penuh dengan pokok sana pokok sini, kering dan basah. Tak, ya, keadaan bukit Jabal Nur ni berpasir, berbatu dan kering. Ketinggian bukit ni mencecah 640 meter. Bayangkan ketinggian ni macam mana. Boleh katakan lebihlah daripada KLCC ya. Di puncaknya terdapat Gua Hira. Gua Hira ni juga adalah tempat yang perlu kamu semua ingat, iaitu tempat bersejarah juga dan berkaitan juga dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu penurunan wahyu yang pertama. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertingkat yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Ini memudahkanlah untuk siapa-siapa yang pergi buat umrah. Jadi mudahlah untuk dia naik ke Gua Hira ni sebab dah disediakan anak tangga. Tapi namun waktu zaman Rasulullah dahulu tak ada lagi anak tangga ni. Bayangkan anak-anak, bagaimana ya Nabi kita mendaki ke Gua Hira. Ketika itu tak ada disediakan tangga macam sekarang. Bagaimana ya anak-anak dengan laluan berbatu-batu, berpasir, panas, kering dan sebagainya. Jadi bayangkanlah anak-anak sekalian. Okey, baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan wahyu. Wahyu ialah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi, seperti yang kita ketahui, Nabi dan Rasul yang perlu kita imani adalah, ada berapa ya anak-anak semua? Ada 25 orang Rasul. Jadi wahyu ini hanya disampaikan kepada Rasul sahaja.
Dan rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada sesiapa yang mengaku dia menerima wahyu pada ketika ini, itu adalah tidak benar dan tidak sahih, kerana wahyu hanya kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Faham? Baiklah. Jadi marilah kita lihat bagaimana rentetan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Baiklah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah kepada Allah. Baginda lari daripada bangsa-bangsa dia yang hidup dalam keadaan yang tidak bermoral, dalam keadaan yang jahil. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari ke Gua Hira untuk beribadat kepada Allah. Pada malam yang bersejarah ini, iaitu malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu yang pertama, iaitu ketika mana baginda Nabi berusia 40 tahun. Jadi ingat tarikh yang bersejarah ini, iaitu 17 Ramadan, iaitu di mana pada tarikh ini wahyu pertama diutuskan melalui Malaikat Jibril. Jadi semua tahu Malaikat Jibril ni tugas dia adalah untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril datang menemui baginda lalu berkata, "Iqra, bacalah." Namun baginda menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Jadi Malaikat Jibril memeluk dan meminta baginda membaca lagi. Namun baginda memberikan jawapan yang sama, iaitu "Aku tidak tahu membaca." Namun setelah Jibril melepaskan pelukannya kali ketiga, Malaikat Jibril melafazkan firman Allah di dalam surah Al-A'la, iaitu ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Jadi surah Al-A'la ayat 1 hingga kelima merupakan wahyu yang pertama yang diutuskan oleh Allah. Faham? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sadaqallahul Azim. Selepas itu, baginda pulang ke rumah menemui isterinya Khadijah dalam keadaan yang sangat ketakutan. Khadijah menyelimutkan baginda dan menenangkan baginda yang dalam keadaan resah dan gemetar ketika itu. Kemudian hari, Khadijah membawa baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu Khadijah, yang merupakan seorang paderi. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Maksudnya di sini, peristiwa Nabi menerima wahyu yang pertama ini merupakan satu permulaan baginda dilantik menjadi seorang rasul. Sebelum kita meneruskan tugasan tutorial, marilah sama-sama kita berselawat ke atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk sentiasa bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk tugasan tutorial kita pada hari ini, Ustaz nak semua pelajar membuat satu video menceritakan semula kisah peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Secara ringkas saja. Ustaz nak dalam 1 hingga 2 minit saja. Apa yang anda faham, apa yang terlintas dalam fikiran anda mengenai kisah peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama ini. Jadi video perlu dihantar kepada Ustaz secara peribadi.